Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan dasar ekonomi baru sebagai tapak pembinaan etika dan peradaban. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada seramai 10 orang yang diketuai oleh saya sendiri iaitu Fatin Nurhana binti Sairi. Baiklah, sekarang saya akan teruskan kepada pengenalan dasar ekonomi baru sebagai tapak pembinaan etika dan peradaban. Perdana Menteri Tun Abdul Razak telah melahirkan dasar ekonomi baru dalam rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 hingga 1990 untuk mengatasi ketegangan kaum pasca rusuhan 13 Mei 1969. DAB bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menyediakan pekerjaan dan mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi serta diskriminasi kaum berdasarkan fungsi ekonomi. Ekonomi baru dia menekankan kesaksamaan kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seterusnya, transformasi ekonomi dalam era ini dia dipengaruhi oleh inovasi teknologi, globalisasi dan perubahan paradigma. Ekonomi baru memandang ekonomi sebagai sistem kompleks yang berkait rapat dengan aspek sosial, budaya dan alam sekitar. Fokus utama di DAB adalah untuk keberlanjutan dan penekanan pada penggunaan sumber daya yang bijak, pemeliharaan alam dan penanganan isu-isu sosial. Kerjasama antara sektor awam, swasta dan masyarakat dianggap penting untuk mencapai kejayaan ekonomi keseluruhan. Kejayaan pembangunan masyarakat bergantung pada pemikiran kreatif, kepimpinan berwawasan dan kesedaran sosial itu sendiri. Ekonomi baru dapat mempromosikan pertumbuhan inklusif dan berkekalan, menjadikan pembinaan peradaban sebagai perjalanan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat. Terdapat dua objektif dasar ekonomi baru, iaitu yang pertama strategi membasmi kemiskinan dan kedua ialah strategi menyusun semula masyarakat. Strategi membasmi kemiskinan ialah memodernkan keadaan kehidupan rakyat yang berpendapatan rendah sama ada di bandar atau di luar bandar dengan meningkatkan lagi penyediaan kemudahan-kemudahan asas dan juga yang bersabit dengan pendidikan seperti bantuan buku dan beasiswa. Yang kedua iaitu strategi menyusun semula masyarakat, iaitu membina satu masyarakat perdagangan dalam kalangan Bumiputera. Matlamat untuk membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera iaitu MPPB telah disokong oleh kerajaan melalui pemberian kontrak, kota dan lesen kepada perniagaan milik Bumiputera dan syarikat usaha sama dengan Bumiputera. Metodologi kajian didefinisikan sebagai cara, pendekatan dan kaedah yang digunakan oleh pengkaji bagi mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan dalam kajian. Dengan adanya metodologi kajian, kajian akan menjadi lebih sistematik dan terurus. Dalam kajian ini, metodologi kajian yang digunakan adalah pendekatan pencarian sumber rujukan berasaskan kepada laman web seperti laman web SlideShare bertajuk Limpahan Kemakmuran Merentasi Etnik, AnyFlip yang bertajuk Tingkatan 5, Bab Pembentukan Dasar Ekonomi Baru, Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru, Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional, Pelaksanaan Dasar Pembangunan Negara, membalik buku halaman 1 hingga 50 dan lain-lain juga dipilih sebagai sumber rujukan sekunder bagi mendapatkan idea berkenaan dengan penulisan dasar ekonomi baru sebagai tapak pembinaan peradaban. Hasil daripada pengumpulan data melalui analisis bahan artikel, ianya akan disusun, diatur dan diteliti secara sistematik. Salah satu cabaran utama di DAB adalah menangani ketidakseimbangan ekonomi di kalangan pelbagai kaum. Walaupun dasar ekonomi baru diimplementasikan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum, tetapi keberkesanannya mungkin menghadapi cabaran dalam memastikan manfaat ekonomi yang setara di kalangan semua lapisan masyarakat. Penekanan perlu diberikan untuk memastikan kemajuan ekonomi yang merata di seluruh negara dan di kalangan semua golongan. Yang kedua, penyelarasan pembangunan secara holistik. Dasar ekonomi baharu bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga melibatkan penyelarasan pembangunan holistik seperti aspek sosial, pendidikan dan kelestarian budaya. Cabaran timbul dalam memastikan semua aspek pembangunan ini diintegrasikan dengan seimbang untuk mencapai pembinaan peradaban yang seimbang dan mapan. Keberhasilan DAB bergantung pada kemampuannya menyelaraskan aspek-aspek ini dengan cekap.
Ketiga, dasar ekonomi baharu perlu dapat mengadaptasi diri terhadap perubahan global dan kemajuan teknologi. Cabaran datang dari perlunya memastikan bahawa dasar ekonomi baharu (DEB) mampu mengimbangi persaingan global dan memanfaatkan teknologi untuk memajukan ekonomi tempatan. Keupayaan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan dasar-dasar ekonomi dengan perubahan global dan teknologi adalah satu cabaran yang sentral bagi kejayaan dasar ekonomi baharu dalam pembinaan peradaban yang progresif. Okey, hai. Assalamualaikum. Jadi, sekarang saya akan membentangkan tentang langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi cabaran-cabaran dasar ekonomi baharu. Yang pertama ialah memperkasakan pendidikan dan kemahiran. Dasar ekonomi baharu menyediakan peluang pendidikan yang lebih baik termasuk program latihan vokasional untuk memenuhi keperluan pekerjaan dan meningkatkan produktiviti. Baik, yang kedua ialah pemantapan sistem ekonomi. Dengan memantapkan sistem ekonomi, ia dapat menyelaraskan pembangunan holistik. Dasar ekonomi baharu ini menyokong pemantapan sistem ekonomi negara. Hal ini melibatkan peningkatan kecekapan, keberkesanan dan ketahanan ekonomi negara. Yang terakhir sekali, langkah-langkah yang terakhir sekali ialah dengan melaksanakan dasar afirmatif. Dasar afirmatif ini bila dilaksanakan, ia dapat mengecapi kesamarataan ekonomi di kalangan etnik dan kelompok masyarakat di negara ini. Jadi itulah langkah-langkah yang kita boleh guna, antara langkah-langkah yang kita boleh digunakan bagi mengatasi cabaran-cabaran dasar ekonomi baharu. Terima kasih. Seterusnya, impak dasar ekonomi baharu DEB sebagai tapak pembinaan peradaban yang pertama adalah peningkatan kecermelangan pelajar Bumiputera. Melalui DEB, Malaysia berhasil meningkatkan kecermelangan pelajar Bumiputera di peringkat tinggi. Hal ini membuktikan kemasukan pelajar Melayu ke IPTA melebihi 60%, mencerminkan kejayaan DEB dalam mengurangkan jurang pendidikan antara pelajar bandar dan luar bandar. Selain itu, peningkatan profesionalisme Bumiputera. Melalui pelaksanaan program pendidikan yang ditekankan oleh DEB, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah profesional Bumiputera, terutamanya dalam bidang perubatan. Masa kini, banyak syarikat besar di Malaysia diketuai oleh golongan profesional Bumiputera menunjukkan kemajuan yang membanggakan dalam perbandingan dengan keadaan 45 tahun yang lalu. Bukan itu saja, Felda sebagai sebahagian daripada DEB mencapai kejayaan yang ketara dalam pembasmian kemiskinan. Bertepatan Felda bukan hanya memberi tanah kepada peneroka, tetapi juga merangkumi pembangunan bandar dan desa yang komprehensif. Infrastruktur dan kemudahan yang disediakan membantu meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan peneroka. Seterusnya, impak yang keempat adalah pemilikan tanah yang berkesan. Sistem pemilikan tanah yang diperkenalkan di Felda mengandungi elemen-elemen yang unik dan berkesan. Hak milik tanah diberikan kepada peneroka dengan peraturan yang ketat untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka. Impak yang terakhir adalah pembangunan bandar baru dan infrastruktur. Pembangunan bandar baru seperti Muazzam Shah di Rompin Pahang mencerminkan kejayaan DEB dalam membawa pembangunan di kawasan luar bandar. Pembinaan bandar baru tidak hanya membawa kemudahan asas seperti perumahan dan sekolah, tetapi juga membuka peluang baru untuk perniagaan pekerjaan, pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada perbincangan mengenai pentingnya dasar ekonomi baharu dapat difahami. Baiklah, ia merupakan pendekatan strategik kerajaan untuk mengubah landscape ekonomi dan negara secara holistik yang berfokus kepada inovasi, teknologi, sumber manusia dan pemerkasaan ekonomi. Dan apakah peranan teknologi dalam pembangunan ekonomi dalam mendukung adilisasi DEB ini? Ia dapat menekankan inovasi dan teknologi sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi dan juga peningkatan produktiviti, penciptaan industri baru dan peningkatan daya saing global melalui teknologi canggih. Bukan itu sahaja, ia juga merupakan pembangunan modal insan dan teknologi baru yang berfokus pada pembangunan modal insan dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing antara negara, juga peningkatan pendidikan dan kemahiran relevan dengan pasaran pekerjaan, serta melestarikan alam sekitar dan ekonomi hijau yang menekankan kelestarian alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi hijau, serta merupakan inisiatif dalam sumber tenaga baru, juga inisiatif untuk inovasi dan meningkatkan kebolehpercayaan pelabur. Perbincangan seterusnya, pentingnya sektor swasta dan infrastruktur sosial. Kepentingan sektor swasta dan infrastruktur sosial adalah untuk pemerkasaan sektor swasta untuk mencipta landscape ekonomi yang dinamik,
penekanan pada pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, hospital dan perumahan. Yang keenam, implikasi ketidaksetujuan terhadap DEB. Tanpa sokongan, transformasi ekonomi terhambat dan daya saing global dapat terjejas. Risiko ketidakseimbangan ekonomi, impak negatif terhadap persekitaran dan juga masalah sosial. Yang ketujuh, kompleksiti dan keseluruhan dasar. DEB mencerminkan komitmen untuk ekonomi yang efisien, inklusif dan berwawasan, melibatkan aspek digital, kelestarian dan keadilan sosioekonomi. Yang terakhir, yang ke-8, harapan dan komitmen kerajaan. Harapan agar DEB dapat membawa Malaysia ke tahap kemajuan ekonomi yang tinggi dan berwibawa, fokus kepada efisiensi ekonomi melalui perubahan strategik, inklusivitas dan keadilan sosioekonomi. Sebagai kesimpulan, objektif utama dasar ekonomi baru adalah untuk memupuk pertumbuhan masyarakat yang sangat maju. DEB memberi penekanan yang kuat kepada pelbagai faktor seperti inovasi, kemajuan mampan, kesesamaan dan kebajikan keseluruhan kolektif. Dengan menjalani transformasi ekonomi, DEB berusaha untuk mengurangkan pergantungan kepada sumber asli yang terhad. Sebaliknya, ia menggalakkan penggunaan kemungkinan tanpa had yang ditawarkan oleh teknologi, inovasi pendidikan dan kebolehan manusia. Pada akhirnya, DEB berusaha untuk merapatkan jurang sosioekonomi dan meletakkan kepentingan yang paling tinggi terhadap kemajuan potensi manusia. Penggunaan taktik ekonomi progresif memajukan pertumbuhan merentas masyarakat, bergayakan ekologi dan mengurangkan impak negatif terhadap alam untuk melindungi kelestarian bagi generasi masa depan. DEB menjanjikan kesan positif besar pada kelimpahan ekonomi dan membina asas yang kukuh untuk kemajuan dan ketahanan tamadun manusia di masa depan. DEB memajukan sektor ekonomi dan mendorong kemajuan dalam masyarakat termasuk peningkatan taraf hidup, akses pendidikan berkualiti dan kemajuan kesihatan. Pendekatan progresif DEB tidak hanya memandang kepada kejayaan semasa, tetapi juga mempertimbangkan kesinambungan dan keselamatan untuk generasi yang akan datang.